Halo semua. Oke. Hari ini Cikgu akan kita masuk topik ayat perintah. Oke. Pada minggu lepas kita sudah belajar mengenai dengan jenis kata, dan hari ini kita akan belajar mengenai dengan ayat. Oke. Oke, hari ini Cikgu akan ditemani oleh Cikgu Ebiana dan juga Cikgu Rabiatul untuk bersama-sama dalam sesi PNP kita pada hari ini. Baiklah, maafkan Cikgu kalau ada bunyi-bunyi yang bising ya. Oke, baiklah. Oke, standar kandungan pembelajaran kita pada hari ini ialah memahami dan membina ayat. Oke, standar pembelajaran ialah memahami dan membina ayat tunggal dan jenis ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks. Oke, sekarang kita masuk dalam 0.3 di mana objektif pembelajaran. Oke, untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat, yaitu kamu akan dapat memahami penggunaan jenis ayat perintah. Kedua ialah membina ayat dengan betul mengikut jenis ayat yang dibina. Manakala bagi kemahiran berfokus, pada hari ini ialah mengenai dengan jenis ayat. Kejap ya, maafkan juga atas kesilapan tadi. Kemahiran berfokus sebenarnya adalah fokus kepada kemahiran bertutur. Oke. Baiklah. Oke. Sebelum kita masuk dalam topik pembelajaran kita, Cikgu mau kamu tonton di video dan buat activity seperti yang disarankan lah dalam video ini. Oke, mari kita tengok. Hai, selamat pagi semua murid-murid. Oke, hari ini Cikgu akan tunjukkan kamu. Sorry. Astaga. Ini Bani. Hai, selamat pagi semua murid-murid. Oke, hari ini Cikgu akan tunjukkan kamu satu permainan sebelum kita melakukan PNP kita. Oke, di sini Cikgu akan tunjukkan kamu 4 keping sampul berwarna. Sampul berwarnanya dalam bentuk pink, kuning, hijau, biru, dan oranye. Di sini akan Cikgu mau coba tunjukkan ialah Cikgu mau kamu pilih sampul berwarna ini salah satu saja. Jadi kamu boleh chat di chat box ataupun on voice kamu lah. Oke, pilih salah satu kan. Oke, jadi dalam kan ini ada yang pilih juga pilih lah kan yang rasa. Oke, silakan Cikgu suka warna hijau dan juga macam hijau. Oke, dan kita akan habiskan 4 detik sampul berwarna. Mari kita tengok apa yang dalam. Tidak apa? Oke. Oke, ini ada satu soalan. Oke, Cikgu akan bacakan, nanti Cikgu akan letak soalan ini di bahagian komen langsung. Bentar lagi, oke? Oke, di belakang sini. Apakah jawaban yang sesuai untuk melengkapkan ayat di bawah? Oke, jadi kamu kena isi apa jawaban yang sesuai. Ayat dia, ruangan kosong, makan hidangan yang disediakan. Ya, juga akan letak ini di bagian chat box dan kamu boleh jawablah dalam masa yang Cikgu tentukan. Kita akan set permainan ini selama 5 menit saja sebelum kita mulai pembelajaran kita. Oke,
juga mau kamu ambil perhatiannya. Sebab dalam sampul bawah ini dia mengandungi isi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapat menekaklah apa yang akan cikgu ajar. Jadi soalan yang selebihnya cikgu akan letak di bahagian chat box dan kamu boleh jawab. Kita boleh bincang di akhir pembelajaran ini pun boleh. Oke semua. Selepas itu cikgu mau setiap kamu tolong cari pasangan masing-masing untuk aktiviti pembelajaran kita yang seterusnya. Cikgu mau kamu pilih pasangan kamu untuk aktiviti yang seterusnya lah. Mana saja asalkan kamu selesai. Baiklah, seterusnya selepas ini Cikgu Eviana Comel akan menerangkan isi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa sediakan buku latihan, catat apa yang perlu karena apa yang kamu catat itu mungkin boleh membantu kamu untuk jawab soalan-soalan lebih yang akan kita jalankan. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk kepada definisi ayat perintah. Ayat perintah merupakan ayat yang digunakan untuk memberikan perintah, suruhan, ajakan, menyatakan keinginan, harapan, atau larangan untuk melakukan sesuatu. Ayat perintah ini juga dia ditujukan kepada orang kedua atau kata ganti nama diri yang ketiga. Ayat perintah dia ada 5 jenis, yaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan, ayat permintaan, dan ayat ajakan. Ayat suruhan merupakan ayat yang digunakan untuk memberikan arahan. Ayat ini memerlukan orang kedua melakukan sesuatu. Ayat suruhan juga merupakan ayat yang subjek ayatnya terdiri daripada kata ganti nama diri orang kedua. Untuk ayat larangan pula, ayat larangan ialah ayat yang digunakan untuk menghalang seseorang daripada melakukan sesuatu. Ayat larangan juga dikenal pasti menggunakan kata larangan. Contohnya, jangan, usah, atau tidak perlu, tidak usah. Ayat larangan juga boleh dilembutkan dengan menggunakan partikel la di hujung ayatnya. Contohnya, janganlah, gitu. Untuk ayat silaan pula, ayat silaan digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Ayat silaan boleh dikenal pasti menggunakan kata silaan. Contohnya, sila, sudi, dan jemput. Kata silaan juga sama macam ayat larangan. Dia boleh menerima partikel la bagi menghaluskan ayat. Contohnya, silalah, jemputlah, gitu. Untuk ayat permintaan pula, ayat permintaan berfungsi untuk meminta atau memohon seseorang bagi melakukan sesuatu untuk penutur. Ayat permintaan menggunakan kata permintaan, misalnya tolong, mohon, dan minta. Yang terakhir ialah ayat ajakan yang digunakan untuk mengajak seseorang. Ayat ini menggunakan kata ajakan seperti mari, ayo, dan jom. Subjek ayat ini juga menunjukkan kata ganti nama diri kita. Tentunya nanti kita tengok contoh yang seterusnya. Kita masuk kepada contoh jenis ayat dan contoh ayat perintah. Untuk ayat suruhan, dia ada 2, yaitu ayat suruhan kata kerja tak transitif yang menerima imbuhan awalan ber dan juga men.
Yang kedua pula kata kerja transitif yang menerima awalan men, di mana awalan tersebut perlu digugurkan. Contohnya, untuk kata kerja suruhan, untuk kata ayat suruhan kata kerja tak transitif, berjalan kakilah kamu. Okey. Di sini kata kerja tak transitif dia menerima awalan ber pada perkataan berjalan. Okey. Contoh yang kedua, menjeritlah sekuat-kuatnya, iaitu awalan men pada awal ayat. Okey. Contoh untuk kata kerja transitif pula, baca buku itu sekarang. Dia tidak menerima imbuhan awalan seperti kata kerja tak transitif. Kalau kata kerja tak transitif dia menerima imbuhan awalan. Kalau kata kerja transitif pula dia tidak menerima imbuhan awalan. Okay, contoh yang kedua ialah masakan nenek bubur. Okay. Untuk ayat silaan, contoh bagi ayat silaan ialah sila hantarkan buku ini ke bilik guru. Okay. Contoh perkataan ayat silaan situ ialah sila. Contoh yang kedua, jemput datang ke rumah saya. Dan yang terakhir, sudi jama makanan ini. Perkataan untuk ayat silaan pada ayat ini ialah jemput dan juga sudi. Untuk ayat larangan pula, macam yang dalam definisi tadi, dia melarang seseorang, contohnya jangan merokok. Perkataan jangan itu menunjukkan larangan. Contoh yang kedua, usah dikenang peristiwa itu. Itu yang menunjukkan larangan ialah perkataan usah. Yang terakhir ialah kamu tak usah masuk campur. Perkataan untuk ayat larangan di situ ialah tak usah. Okay. Untuk jenis ayat perintah yang keempat ialah ayat permintaan, iaitu meminta seseorang dengan sopan. Contohnya, tolong berdiri di situ. Perkataan tolong itu menunjukkan dia meminta. Okay. Yang kedua ialah mohon beri perhatian. Dan yang terakhir ialah minta semua bersabar. Okay. Untuk contoh untuk jenis ayat perintah yang terakhir, yaitu ayat ajakan. Contohnya di sini ialah mari kita makan. Yang kedua, ayo ke sana sekarang. Dan yang terakhir ialah jom buat kerja itu. Di sini boleh kita tengok setiap jenis ayat perintah dia mempunyai perkataan khusus yang digunakan untuk menjelaskan suatu jenis. Contohnya untuk ayat suruhan dia ada dua jenis yang tadi itu, dia menerima imbuhan. Untuk ayat silaan pula dia ada 3, yaitu sila, jemput, dan sudi. Untuk ayat larangan pun ada 3, contohnya jangan, usah, dan tak usah. Untuk ayat permintaan, tolong, mohon, dan minta.
Dan untuk ayat ajakan yang terakhir, yaitu jenis ayat perintah yang terakhir ialah mari, ayuh, dan jom. Oke, untuk untuk bagian activity, Cikgu Rabiatul akan jelaskan kepada kamu semua. Oke, makasih. Oke, seterusnya kita masuk kepada aktiviti pembelajaran yang mana cikgu akan meminta kamu untuk membuat latih to be berkaitan dengan ayat perintah, berkaitan dengan isi pembelajaran kita. Cikgu mahu kamu menjawab latih to be dalam Google Form yang telah disediakan. Sebentar lagi cikgu akan tunjukkan. Dan seterusnya daripada latihan tersebut, cikgu mahu kamu membuat satu aktiviti dengan menjawab petah bui berganda, yang mana cikgu telah menyediakan satu template untuk kamu menjawab, untuk kamu menghantar kerja kamu. Okey. Okey, aktiviti pembelajaran kita cikgu akan buat melalui Google Classroom, yang mana cikgu telah memberikan tugasan, memberikan template dan juga aktiviti yang harus kamu lakukanlah. Okey. Berkaitan dengan latih to be yang sebentar tadi cikgu telah jelaskan, cikgu telah memberikan latih to be melalui Google Form yang ini, dan kamu hanya tekan di sini dan akan menjawab soalan tersebut. Okey, ini adalah merupakan soalan latih to be ayat perintah yang mana kamu harus jawab ke semua soalan tersebut. Okey. Yang seterusnya adalah cikgu mahu kamu membuat petah bui berganda, yang mana kamu harus menjawab soalan tersebut dengan menjawab petah bui berganda. Cikgu telah menyediakan template untuk kamu menjawab soalan tersebut. Okey, templatenya adalah kamu hanya boleh tekan di sini dan Okey, ini merupakan template untuk peta bui berganda. Dan kamu akan melakukan aktiviti berkaitan dengan ayat perintah. Berikan 4 jenis ayat perintah dan kemudian bina ayat berkaitan dengan ayat perintah yang telah kamu sediakan sebentar. Sebentar lagi lah. Okey, setelah kamu menyelesaikan tugasan tersebut, cikgu akan melihatlah sesiapa saja yang telah menghantar tugasan di sini, dan cikgu akan melihat siapa yang telah menjawab dan menghantar tugasan tersebut. Okey? Okey, setelah kamu menyelesaikan kesemua tugasan yang telah cikgu berikan, cikgu akan memilih secara rawak 2 atau 3 orang pelajar untuk membentangkan hasil kerja masing-masing. Okey? Pembentangan kamu akan dilakukan secara live dekat Google Classroom. Okey. Kamu akan membentang hasil kerja kamu dekat Google Meet. Kita akan berjumpa di sana. Okey. Di akhir pembelajaran ini, cikgu akan memberikan latihan pengukuhan di mana cikgu menghendaki kamu untuk melihat satu video yang telah cikgu sediakan dan
Berdasarkan video tersebut, cikgu mau kamu memahami video tersebut dan membuat video berdialog tentang ayat perintah. Video tersebut adalah dibuat secara berpasangan, berdua, dan kamu akan membuat video berdialog secara berpasangan dengan menggunakan ayat perintah. Video yang cikgu telah sediakan, cikgu telah letak di dalam Google Classroom, yang mana kamu boleh melihat di sini. Cikgu telah meletakkan satu video untuk paparan kamu. Oke, video tersebut kamu klik link di sini dan video tersebut akan kamu lihat dan pahami. Writing's not that easy, but Grammarly can help. Tahun 1. Teks dialog Oke, menaiki ini komputer. merupakan video berdialog yang mana kamu hendaklah membuat video secara berkumpulan dan melakonkan video tersebut dengan menggunakan ayat perintah. Berdasarkan video yang cikgu telah berikan, kamu hendaklah memahami video tersebut, oke? Dan siapkan video kamu dan hantar di kelas kita dekat Google Classroom di sini ya. Di sini kamu akan menghantar dan cikgu akan melihat siapa yang telah membuat dan menghantar tugasan. Oke. Oke, baik murid-murid. Oke. Sebelum cikgu merumuskan hasil pembelajaran kita pada hari ini, sekali lagi cikgu mau kasih ingat kamu tugasan kamu perlu disiapkan, dan bagi kamu yang masih lagi tidak tahu di mana folder untuk file soalan yang diberikan. Oke, kejap cikgu kasih tunjuk kamu. Kamu perlu masuk Google Classroom dengan code yang cikgu kasih dengan kamu, dan kamu masuk di dalam dalam paparan utama Google Classroom, pergi ke kerja kelas. Di sini pun ada tuh, pergi ke kerja kelas. Dan tonton video, dia bilang tonton video. Kamu klik saja kamu tengok video sampai habis dan baca soalan. Anda dikehendaki menonton video pendek dan memahami video tersebut. Seterusnya Anda dikehendaki melakukan satu situasi berdialog menggunakan kata perintah secara berpasangan. Adakan yang di awal tadi yang cikgu suruh kamu pilih pasangan kamu yang kamu selesa, dan kamu kena buat satu video. Tidak semestinya sama dengan video yang kamu tengok, tapi itu sebagai panduan macam mana kamu buat kamu punya dialog lah. Hantar video kamu. Dia berdurasi antara 2 hingga 3 menit saja, tidak lama pun, sama ada. Kamu submit dengan cikgu, hantar guna link ataupun antar terus video kamu nanti juga akan buka template baru untuk kamu buat penghantaran kamu punya tugasan. Kalau ada apa-apa masalah lagi, kamu boleh direct chat cikgu lah kalau tidak paham dengan ini soalan. Ada apa-apa lagi?
pada pengajaran dan pembelajaran ini, kita dapat mengetahui bahwa ayat perintah dalam bahasa Melayu dapat digolongkan mengikut jenis-jenis tertentu. Dimana yang kita sudah belajar ada 5 jenis ayat perintah kan, oke. Kriteria penggolongan berdasarkan fungsi dan tujuan ayat yang dilafazkan atau ditulis. Oke, dalam buku tata bahasa Melayu, ayat perintah ialah ayat yang menggunakan atau diucapkan dalam intonasi perintah atau suruhan. Oleh itu, kita dapat memahami bahwa ayat perintah sebagai ayat yang memberikan perintah atau suruhan untuk bertujuan melakukan sesuatu tindakan. Oke, kamu boleh rujuk balik contoh-contoh ayat suruhan dan ayat perintah dalam slide tadi. Dengan menggunakan intonasi perintah, oke, suatu tindakan dengan menggunakan intonasi perintah. Oke, dan tamsilnya kita dapat mengetahui ayat perintah tersendiri daripada 4 jenis, yaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan, dan ayat permintaan. Juga tadi mention ada 5, ya, sini 4 pula. Oke, jadi sebagai penutup, oke. Cikgu mau kamu baca nota apa yang ada yang kena muat turun di aplikasi Google Classroom, baca nota dan buat tugasan yang diberikan lah. Nanti minggu depan kita jumpa lagi. Oke, dari situ saja kelas kita hari ini. Terima kasih kelas.